Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan Karim. Selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita dapat sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita dapat melalui bulan Ramadan ini dengan sebaiknya sehinggalah ke hujung Ramadan dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qad ja'akum syahrun azimun mubarakun. Sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi penuh dengan keberkatan. Bulan yang agung dan keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala menggariskan objektif yang amat jelas. Apa objektifnya? Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tuan-tuan, matlamat Allah Ta'ala anugerahkan Ramadan kepada kita adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Maka oleh yang demikian, bukan hanya sekadar Allah Ta'ala wajibkan puasa, tetapi Allah Ta'ala aturkan melalui baginda Rasulullah SAW kaifiat untuk kita melalui bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan modul yang amat cantik, modul yang amat khusus dengan objektif-objektif yang amat jelas. Antara modul yang Allah Ta'ala aturkan dalam bulan Ramadan ini adalah berpuasa sepanjang hari. Di situ jelas Nabi sebut man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam bulan Ramadan, kita ada modul salat tarawih. Allahu Akbar. Modul ini amat cantik. Allah Ta'ala aturkan selepas berbuka puasa, salat isyak, kita salat tarawih. Di mana Nabi SAW sebut, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan sembahyang malam dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Allahu Akbar. Dan kemudian kita disunatkan untuk bersahur. Tasaharu kata Nabi SAW, bersahurlah olehmu. Kerana sahur itu membezakan antara puasa kita orang-orang Islam dan puasa orang-orang Yahudi. Mereka tidak bersahur, tetapi kita bersahur. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitulah rutin seharian kita berpuasa. Kita berpuasa daripada terbit fajar subuh sehinggalah tenggelam matahari pada waktu maghrib, menahan lapar dan dahaga dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, maknanya dalam sepanjang bulan Ramadan ini kita syarat dengan aktiviti ibadah. Namun di sana ada cabarannya tuan-tuan. Berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan itu terhenti sebagai adat. Ini yang kita bimbang. Apa makna adat? Adat ni adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan dalam tempoh waktu yang tertentu ataupun pada bila-bila masa dan diterima dalam sebuah masyarakat. Ia diterima sebagai suatu amalan dalam sebuah masyarakat. Contohnya, bila mana kita lapar, kita makan. Bila mana kita dahaga, kita minum. Itu adat lah, adat kebiasaan. Semua orang tahu kalau lapar, makanlah. Kalau dahaga, minumlah. Kan adat. Tetapi tuan-tuan, kalaulah makan dan minum itu kita jadikan dia sebagai ibadah, maka dia akan menjadi ibadah. Bagaimana? Kita makan dan minum dengan bertujuan untuk menghilangkan dahaga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan rasa lapar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bukan hanya sekadar makan kerana lapar, tetapi makan kerana Allah. Bila mana makan kerana Allah, pastilah ia menjadi ibadah.
Kenapa? Sebab bila mana makan kerana Allah, pertamanya kita makan dengan tujuan yang tertentu, untuk menghilangkan rasa lapar, sedangkan Allah Ta'ala melarang kita untuk kita mencederakan diri kita, untuk kita memudaratkan diri kita. La darara wala dirar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. So bila mana kita makan kerana Allah, kita akan makan benda-benda yang halal, kerana Allah Ta'ala larang kita makan benda-benda yang haram, jadi di situ banyak sequences dia, banyak kesan-kesan dia apabila kita makan tadi kerana Allah. Jadi bukan hanya sekadar hilang rasa lapar, tapi kita dapat pahala. Itu yang lebih besar, maknanya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitulah juga dengan ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk amal ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, mestilah ia bersandarkan kepada niat. Di kulli mri'in ma nawa. Sesuatu benda itu berasaskan kepada apa yang diniatkan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Segala amal sesuatu itu bersandarkan, sesuatu itu dinilai berasaskan kepada niatnya. Siapa niat? Niat kita berpuasa di bulan Ramadan kerana kita nak menyempurnakan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Begitu. Bila mana kita salat tarawih, kerana itu merupakan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak timbullah kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa puasa? Semua orang puasa, saya puasalah. Kenapa salat tarawih? Tak tahu ke bulan Ramadan? Kan orang buat salat tarawih, salat tarawih lah. Jadi maknanya tuan-tuan, puasanya ikut-ikutan, sembahyangnya ikut-ikutan, zakatnya ikut-ikutan, amal baiknya ikut-ikutan. Kenapa bulan Ramadan ni kita tak buat benda-benda yang lara? Ni bulan Ramadan, mana ada orang buat benda-benda yang lara tu? Jadi kalau kita hanya sekadar terhenti pada itu tuan-tuan, pada adat, kan? Jadi kita bimbanglah tuan-tuan, amal ibadah kita, kebaikan kita, amal saleh kita, sedekah kita, tilawah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita cuma ikut-ikutan berdasarkan kepada adat. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk menjadikan amal ibadah kita ini menjadi ibadah al-maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah amal ibadah ini mestilah bersandarkan kepada ilmu. Maknanya kita beramal ibadat, kita buat kebaikan, kita buat amal saleh di sepanjang bulan Ramadan bukan ikut-ikutan. Itu yang paling penting. Bukan ikut-ikutan. Tetapi kita melaksanakan ibadah tadi berdasarkan kepada ilmu. Maknanya kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa yang kita buat itu bersandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita sembahyang malam. Kita tahu bahawa sembahyang malam ataupun salat tarawih itu merupakan suatu amal ibadah yang disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, apabila kita tahu bahawa ia merupakan amal ibadat yang disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Contohnya seperti mana yang disebut oleh Aisyah, Nabi SAW bila mana selepas berbuka puasa, Nabi mandi, bersihkan badan untuk segarkan badan, kan? Dan kemudian Nabi melewatkan makan malam, supaya apa? Supaya tak mengantuk. Tuan-tuan, solat tarawih ni tuan-tuan memang cabaran mengantuk, masya-Allah. Apa tidaknya kita penat tuan-tuan, kerja siang hari, balik pula jam tuan-tuan, masya-Allah, semua orang nak balik pada waktu yang sama, sebab apa? Nak buka puasa kat rumah, kan? Allahu Akbar, kan? Jadi bila begitu keadaannya tuan-tuan, pastilah kita rasa letih. Jadi bila letih tuan-tuan, kita kena ada mujahadah, kita kena ada kesungguhan. Jadi macam mana nak hilangkan rasa mengantuk tadi? Nabi SAW melewatkan makan malam. Jadi kita berbuka puasa dan kita tak makan benda berat. Makan benda berat selepas tarawih, kan? Gitu. Supaya apa? Kita berharap supaya kita tak mengantuk. Mengantuk jugalah, tapi tak mengantuk sangat. Jadi sebab kalau dah mengantuk sangat, tuan-tuan, Allah nak menghabiskan 8 pun sengsara, nak menghabiskan 20 lagi sengsara. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, kita tengok Nabi SAW sebagai benchmark, sebagai kuduah kepada kita, bagaimana kita nak melalui malam-malam di bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
itu pentingnya ilmu dalam kita beramal ibadat. Bila mana kita nak baca Quran, kita baca Quran dengan tajwid, dengan tartil, kan, dengan taranum yang bagus, kan, gitu. Dan bila begitu keadaannya, tuan-tuan, pastilah kita dapat membaca Al-Quran tadi dengan sempurna. Jadi kesempurnaan itu menunjukkan bahawa kita bertadarus itu bukan hanya sekadar adat, tetapi merupakan suatu ibadah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitulah juga dengan amal-amal yang lain. Amal kebaikan, amal saleh. Kita kena jaga mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki di sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita kena juga jaga hati kita di sepanjang bulan Ramadan. Jadi betul dalam bulan Ramadan ni syaitan dah tak ada, syaitan semua dibelenggu, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok ramai orang mudah nak ke masjid. Kan, sebab apa? Sebab bulan Ramadan syaitan tak ada. Kan, gitu, nak buat kebaikan pun senang sebab syaitan tak ada. Kan, gitu. Jadi sebab itulah ramai orang bersedekah, masya-Allah. Kalau tengok rumah anak yatim, fakir miskin, tuan-tuan, masya-Allah, dalam bulan Ramadan ni Allah berkampit-kampit beras dia dapat, berpasang-pasang baju dia pun dapat duit lagi lah banyak, kan. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab syaitan tak ada, tapi kita kena ingat walaupun syaitan tak ada, tapi nafsu tetap ada. Jadi nafsu itulah yang akan menjadi cabaran kepada kita, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang pertama, untuk kita mengharungi Ramadan tadi agar ia menjadi ibadah, maka ia mestilah disandarkan dengan ilmu, kan? Bukan ikut-ikutan. Yang kedua, kita hendaklah melaksanakan amal ibadah tadi dengan ikhlas. Amal kebaikan, amal saleh di sepanjang bulan Ramadan tadi dengan ikhlas. Kalau kita nak menjamu orang berbuka puasa, kita menjamu dengan ikhlas. Apa tanda ikhlas? Tanda ikhlas ini adalah tekun. Tekun kita melaksanakan sesuatu perkara. Kita tekun melaksanakan sesuatu kebaikan. Tekun itu tanda ikhlas. Jadi ikhlas ini, tuan-tuan, ketekunan dan keikhlasan ini, tuan-tuan, dia akan membawa kita untuk memastikan kita melaksanakan segala sesuatu itu mengikut kaifiat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana kita berbuka puasa sebagaimana Nabi berbuka puasa, maka kita tidak membazir, kerana membazir itu kawan syaitan. Kita rasa sedih juga bila mana kita dengar laporan, kan, jumlah makanan yang terbuang di bulan Ramadan adalah antara yang tertinggi berbanding pada bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi ke bazar Ramadan, nak membeli juadah, kalau tuan-tuan nak beli juadah banyak-banyak, memang saya sokong. Sebab apa? Ia membantu penjual-penjual di kedai di bazar Ramadan. Belilah sebanyak-banyaknya kalau tuan-tuan mampu. Tapi tuan-tuan, bila mana kita balik daripada bazar, kita singgahkan satu bungkus dekat masjid, satu bungkus dekat surau, satu bungkus dekat rumah fakir miskin, satu bungkus dekat rumah anak yatim, satu bungkus dekat orang-orang yang susah di kejiranan kita. Gitu. Kan? Itu. Jadi bawa balik ke rumah sebungkus saja. Sebab apa? Sebab kita tak nak membazir, tapi kita nak lipat gandakan pahala kita di sepanjang bulan Ramadan. Kita tolong pekedai-pekedai di bazar Ramadan tu dapat pahala dah. Dan kalau kita bantu orang-orang yang susah di kejiran kita, lagi banyak pahala kita dapat. Allahu Akbar. Jadi membelilah, tuan-tuan, sekiranya kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita belilah sekadar keupayaan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita nak menjamu orang berbuka puasa, sebagai tanda kita ikhlas, pastilah makanan yang kita nak hidangkan itu makanan yang halal, bukan makanan yang dicuri, bukan makanan yang dirompak. Kan? Itu daripada sumbernya, jenis-jenisnya mestilah makanan-makanan yang halal. Kan? Gitu. Kan? Gitu. Dan kemudian, sebagai tanda kita tekun, kita bersungguh-sungguh dalam kita menjamu orang berbuka puasa ni, kita pilihlah caterer-caterer yang boleh masak yang sedap-sedap. Kan? Itu bonus lah, tuan-tuan. Kan? Bukan hanya sekadar dia boleh berbuka puasa, tapi dia boleh menikmati kelazatan makanan yang dihidangkan. Itu tanda kita bersungguh-sungguh, tanda kita tekun, tanda kita ikhlas. Masya Allah. Ini, tuan-tuan. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, kita niatkan bahawa kita bersedekah, kita menjamu orang berbuka puasa ini hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan, ada adat bertukar juadah. Kita akan lihat dalam bulan Ramadan, kita bertukar pinggan, kan? Kita bagi pinggan isi kuih, kemudian pinggan tu diganti dengan kuih yang lain oleh jiran kita. Ini satu adat yang bagus, tuan-tuan. Tetapi kalau kita terhenti sekadar adat, jadi adatlah,
Tapi kalau kita jadikan dia ibadah, maknanya kita bersedekah kerana Allah. Kawan jiran kita memulangkan juadah tadi juga kerana Allah. Allah Ta'ala, maka ia menjadi ibadah. Ia menjadi satu sedekah yang hebat, Masya Allah. Kan? Mori. Mori juga satu adat kan dalam masyarakat kita. Kan? Mori itu menjadi suatu adat dalam masyarakat kita. Selepas tarawih ada more itu yang syok tuan-tuan kan, makanan-makanan yang tak pernah kita jumpa di bulan Ramadan. Allah, teringat nostalgia dulu-dulu kan, kecil-kecil macam mana kita more kan, seronok tuan-tuan kan. Tetapi kalau more terhenti sekadar more, ia hanya menjadi adat. Tapi kalaulah kita niatkan kita bersedekah, kita membawa juadah ini hanya kerana Allah, untuk menjamu orang yang beribadah, kan, untuk merapatkan silaturahim. Bila mana kita bermore itu, kita dapat sembang-sembang, kita dapat bincang-bincang, bertanya khabar dengan kawan-kawan, kan. Maksudnya kita bukan hanya sekadar kenyit-kenyit mata kan, masa selepas solat tarawih itu memandang senyum-senyum, tetapi kita dapat sembang, dapat makan-makan sama-sama. Kalau itu semua kita buat hanya kerana Allah, pastilah di sana akan menjadi ibadah. Allahu Akbar. Kan? Nampak tuan-tuan? Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu dengan ikhlas ini merupakan antara prasyarat untuk menjadikan sesuatu perkara tadi menjadi ibadah. Di samping niat yang saya katakan tadi, ada niat yang jelas, niat kerana Allah Ta'ala, niat ini disempurnakan dengan ilmu, dan pelaksanaan tadi dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun. Nah itu dia. Baik, jadi maknanya pelaksanaan tadi mengikut syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kalau kita tanya, adakah zaman Nabi itu more? Tak adalah tuan. Kan, more itu adat orang Melayu kita kan. Tetapi tentu ia boleh menjadi ibadah kalau ia disandarkan kepada nilai sedekah, nilai silaturahim, dan kita buat tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala-galanya menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kelebihan kalau kita melaksanakan suatu perkara tadi menjadi ibadah? Untuk kita pastikan segala-galanya jadi ibadah. Sedekah kita jadi ibadah, kebaikan kita bekerja menjadi ibadah, segala apa yang kita buat sehari-hari itu menjadi ibadah, apa yang dipandang jadi ibadah, apa yang dipegang menjadi ibadah, apa yang disebut menjadi ibadah. Kan, di sana ada syarat. Pertama, perkara tadi perkara tadi mesti bertepatan dengan syarat. Bertepatan dengan syarak. Yang kedua, pelaksanaannya mesti mendapati syarak. Yang ketiga, ia dibuat dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kerana sungguh-sungguh tekun ataupun tekun itu adalah tanda kepada ikhlas. Dan yang keempat, semasa kita melaksanakan ibadah tadi, melaksanakan suatu perbuatan tadi, kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Contohnya kita kewajipan menutup aurat, kewajipan salat, kita tidak abaikan semasa kita melaksanakan sesuatu pekerjaan tadi. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melaksanakan sesuatu perkara dalam bulan Ramadan ini, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kelebihan yang kita akan dapat? Pertamanya tuan-tuan, kita akan dapat daya tahan. Kita akan dapat daya tahan. Kita akan dapat kekuatan untuk kita mengharungi Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kenapa tuan-tuan saya katakan demikian? Sebab kalau kita lihat lumrahlah di mana-mana di negara kita ini tuan-tuan, masyarakat kita melihat Ramadan ini momentumnya begitu tinggi pada awal Ramadan. 10 hari yang pertama tuan-tuan, Masya Allah, orang berpusu-pusu datang ke masjid, datang ke surau untuk salat tarawih. Ramai tuan-tuan, ramai. Ada yang terpaksa pasang kemah, cari tikar tambahan untuk menyantuni para jamaah. Masuk 10 hari yang kedua, fasa yang kedua tuan-tuan, korang sikit. Masuk fasa yang ketiga, lagi korang. Kalau surau tu ada 10 saf, fasa ketiga tinggal 2 saf. Silat hari bulan tinggal 1 saf. Aduh, sedih tuan-tuan. Sedih. Kan? Saya fikir benda ni kena dibetulkan. Perkara ni kena dibetulkan. Semua orang dapat lihat, semua orang dapat saksikan. Jenuhlah nazim masjid je, mesti duk fikir macam mana nak bagi ramai 10 malam yang terakhir tuan-tuan. Sebab kalau kita mengharungi Ramadan dengan ilmu ni tuan-tuan, dia tak akan jadi macam tu.
apa yang akan jadi adalah 10 Ramadan tu ramai. 10 pertama Ramadan ramai. 10 yang kedua bertambah ramai. 10 yang ketiga makin ramai. Sebab apa tuan-tuan makin ramai? Sebab 10 yang ketiga ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan bukan tunggu pokok sujud, bukan tunggu tangki air kering, kan? Itu pengalaman ulama-ulama yang terdahulu yang menceritakan tentang keajaiban di bulan Ramadan. Itu kelebihan yang mereka dapat saksikan. Tetapi kita sebagai orang awam ni tuan-tuan, cukuplah kita terima apa yang disebut oleh Al-Quran, bahawa Lailatul Qadar ini adalah sepanjang malam. Maknanya daripada waktu maghrib sampai waktu subuh. Dan saya percaya kita semua dah pernah bertemu dengan malam Al-Qadar ini, tapi kita tak tahu yang malam tu malam Al-Qadar. Mungkin di kalangan kita yang dah ada yang dapat kelebihan 1000 malam. Dah ada dah yang dapat. Tapi mereka tak tahu. Kenapa tuan-tuan? Kerana perkara ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dirahsiakan? Supaya kita rebut lagi malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya sampailah kita mati. Dan bila mana kita akan tahu kita bertemu dengan malam Al-Qadar ini tuan-tuan? Apabila kita berada di padang mahsyar nanti. Kan Nabi sebut lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ini ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama semasa dia berbuka. Berbuka ni ada 2. Berbuka pada harian, setiap hari itu kita berbuka. Dan yang keduanya kita berbuka pada 1 Syawal. Maknanya kita tamat, dah tak puasa lah. Kan? Pasti ada orang Syawal sedih. Sedih tak boleh kampung kot. Tapi biasanya Syawal ni orang seronok tuan-tuan. Kan? Tu. Dan kegembiraan yang kedua kata Nabi SAW, semasa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Pada waktu tuan-tuan, kita rasa amal kita kurang, amal kita sikit, amal kita tak banyak tuan-tuan. Macam manalah kita nak dapat redha Allah Ta'ala masuk syurga. Semua orang bimbang, semua orang rasa takut tuan-tuan. Dekat padang mahsyar, semua takut. Tiba-tiba, di padang mahsyar, Allah Ta'ala persembahkan kepada kita, tunjukkan kepada kita, amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Rupanya setiap tahun aku bertemu dengan Al-Qadar. Allahu Akbar. Banyaknya Allah tuan-tuan. Pastilah di kala itu kita tersenyum, kita gembira tuan-tuan, kita rasa seronok, Masya Allah, tak terkata tuan-tuan. Kenapa? Syurga menanti di hadapan kita. Syurga Ar-Rayyan. Ini tuan-tuan. Ya? Jadi, kalau kita memahami Ramadan ini dengan ilmu, maka situasi yang berlaku dalam masyarakat kita ini tak akan jadi begitu. Apa yang akan berlaku? 10 Ramadan yang pertama ramai, 10 yang kedua bertambah ramai, 10 yang ketiga akan semakin ramai. Sebab apa? Nak mengejar fadilat malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada daya tahan tadi, minggu yang pertama kita mujahadah struggle, nak membiasakan diri kita daripada situasi yang kita makan 6 kali sehari, tiba-tiba kita makan 2 kali sehari je. Kan? Nak balance balik itu, nak pastikan kita boleh serasi dengan suasana ibadah puasa ini dengan solat tarawih lagi pada waktu malam, dengan baca Quran lagi. Kan? Semuanya itu menyebabkan kita rasa agak jadual kita tu agak tak teratur sikit, tetapi dia akan semakin stabil pada minggu 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. 10 yang ketiga tu nak paling stabil lah. Maknanya badan kita pun dah ready dengan 20 hari yang pertama tadi. So 10 yang terakhir tu dah tak ada masalah dah. Kan? Untuk kita mengharuni ibadah puasa tadi dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi daya tahan ini penting tuan-tuan. Daya tahan ini penting. Sebab Ramadan ini perlu dikejar. Fadilat ini perlu dikejar, perlu dicari. Bukan dia datang bergolek, bukan accidentally. Tiba-tiba tak. Ia mesti dirancang tuan-tuan. Ia mesti diatur. Ia mesti diatur. Untuk kita mengejar fadilat-fadilat tadi. Bila mana kita masuk saja waktu maghrib, kita berbuka puasa, kita mandi, kita pakai wangi-wangian, kita pakai baju yang selesa untuk pergi ke masjid. Untuk solat isyak, solat tarawih. Dan kemudian bila mana kita solat isyak, kita solat tarawih, kita tadarus Al-Quran, kan? Kemudian kita tidur, kita bangun sahur, kita bangun awal, mungkin dalam pukul 5 pagi kita dah bangun, kita mandi, dan kemudian kita solat malam, dan kemudian kita bersahur, dan kemudian kita solat subuh secara berjamaah. Semuanya itu tuan-tuan kita aturkan, dan kemudian kita mula berpuasa daripada waktu pagi sampailah kepada waktu maghrib. Dan itulah rutin harian kita setiap hari. Maknanya kita jadualkan aktiviti harian kita di bulan Ramadan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, so daya tahan ini penting. Daya tahan ini penting untuk memastikan mood kita, momentum kita, sampai ke hujung Ramadan tu kita semakin hebat, kita semakin hebat, kita semakin hebat. Ada orang kata, Ustaz, sebenarnya masjid kita berkurangan ahli jamaah di hujung Ramadan bukan sebab mereka ni tak tahu Fadilatul Qadar ni, tapi mereka ada urusan balik kampung. Tuan-tuan. Jadi kita kita terimalah. Maknanya rakan-rakan kita di bandar kebanyakannya dah mula bergerak balik ke kampung. Sebab tu kurang jemaah dekat bandar. Tapi masalahnya tuan-tuan, bila mana kita balik ke kampung, tengok surau masjid kat kampung pun kurang juga. Jadi kat mana mereka sebenarnya ni? Kat mana mereka sebenarnya ni? Itu Allahu Akbar. Jadi sayanglah rasanya kalau 10 malam yang terakhir ni kita habiskan masa dekat shopping kompleks, membeli belah tuan-tuan, seronok bersama dengan anak-anak. Jadi kita rasa rugilah. Jadi kita mengharapkan supaya keseronokan beribadah itu, momentum beribadah itu di hujung Ramadan akan menjadi semakin hebat. Dan yang keduanya tuan-tuan, apa yang kita harapkan daripada kita beramal ini dengan ilmu, dengan ikhlas, ialah kita nak amalan makbulan. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, kesannya yang pertama, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menjamu orang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya, Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala yang sama seperti pahala orang yang dijamu. Tengok tuan-tuan, berapa fadilat? Pertama, pengampunan dosa. Ini banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang pengampunan dosa di sepanjang bulan Ramadan. Sebab itulah bulan Ramadan disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Syurga dibuka, neraka ditutup. Itu semua merupakan signal kepada kita tuan-tuan, Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, itqun minan nar. Itqun minan nar ni tuan-tuan, maknanya nama kita terpadam daripada senarai penghuni api neraka. Maknanya kita tak dimasukkan dalam api neraka langsung tuan-tuan. Maknanya daripada mahsyar tu nanti terus direct flight masuk ke syurga. Ya Allah. Tuan-tuan, ada ke benda yang lebih besar daripada ni tuan-tuan bila mana kita berada di mahsyar nanti? Tak ada tuan-tuan. Semua orang nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga, tuan-tuan nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga tuan-tuan. Kan? Jadi Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jadi di sinilah pentingnya amalan makbulah. Kenapa tuan-tuan? Amalan makbulah ini dia berkaitan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan redha Allah Subhanahu wa taala ini berkait dengan pembebasan daripada api neraka. Kita akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu merupakan janji-janji Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji kepada kita. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, ini pentingnya amalan makbulah di sepanjang bulan Ramadan. Dan bila mana amal kita diterima oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah, maka disitulah nanti akan lahirnya bibit-bibit taqwa. Taqwa inilah tuan-tuan yang akan menjadi perisai kepada kita, yang akan menjadi pendinding kepada kita, yang akan mengawal diri kita, yang akan protect diri kita, supaya apa? Kita menjadi pekerja yang berintegriti, agar kita menjadi rakyat yang saleh, kita menjadi suami yang saleh, kita menjadi isteri yang saleh, kita menjadi anak-anak yang saleh, kita menjadi pekerja yang saleh, kita menjadi jiran yang saleh, kita menjadi pemimpin yang saleh. Bagaimana? Taqwa. Taqwalah yang akan menjadi perisai kepada kita. Sedangkan taqwa ini boleh dijana, boleh dibina, boleh dibangunkan di sepanjang bulan Ramadan. Sebab itulah para ulama memberikan perumpamaan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbiyah. Bulan latihan tuan-tuan. Untuk menjadi manusia, melahirkan manusia yang berintegriti. Sekarang kita duk risau rasuah sana sini. Kita duk risau orang culas. Kita duk risau orang sabu fitnah. Kita risau orang adu domba. Kita risau orang memecah belahkan perpaduan. Kan? Jadi tuan-tuan, di sepanjang bulan Ramadan ini ada ubatnya. Ubat itu namanya taqwa. Tapi sebelum kita dapat taqwa ni tuan-tuan, di sana ada modulnya, di sana ada prosesnya. Jadi proses itu pastikan ia menjadi proses yang betul. Proses yang betul yang disebut sebagai ibadah.
Proses yang betul disebut sebagai ibadah. Jadi segala bentuk ibadah khusus yang kita buat dalam bulan Ramadan akan menjadi ibadah. Segala bentuk ibadah umum, yakni selain daripada ibadah-ibadah khusus, kita bekerja, kita berbuat baik dengan kejiranan, membantu fakir miskin dan sebagainya, kita semuanya itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jelas kepada kita pentingnya kita membezakan antara adat dan ibadat, kerana ibadah itu impaknya begitu besar kepada diri kita, kepada negara kita dan kepada rakyat seluruhnya dan dunia seluruhnya. Jadi marilah kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh sampai ke tahap khusus kerana ia akan memberikan keamanan, keharmonian, keberkatan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita dan dunia seluruhnya. Jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Selamat berpuasa dan jangan lupa, mudah-mudahan kita semua dapat memburu Lailatul Qadar bersama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.